Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan pengurusan dan pentadbiran program pilihan khas prasekolah. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar pendidikan khas prasekolah yang berfokus kepada pengurusan dan pentadbiran. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Melayan serindil di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama, saudari Cik Nur Husnia Syasha. Saudari Syasha merupakan guru pakar IT di sebuah sekolah kebahasaan Duyung. Beliau telah berkhidmat selebih kurang 3 tahun di dalam bidang perguruan. Selamat datang saya ucapkan kepada Cik Husnia Syasha. Seterusnya, ahli panel kedua, saudari Cik Izzatul Maisarah. Saudari Sarah merupakan pengarah pelajaran negeri Selangor. Beliau telah berkhidmat di Jabatan Pelajaran Negeri selama 5 tahun. Selamat datang kami ucapkan kepada saudari Cik Izzatul Maisarah. Dan di hujung sana, orang lama dalam bidang pendidikan, guru veteran katanya, yang telah berkhidmat selama 20 tahun di dalam bidang pendidikan. Selamat datang juga saya ucapkan kepada saudari Puan Amira Nur Aisyah. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah memasuki era globalisasi moden di mana pendidikan khas semakin mendapat perhatian dalam bidang pendidikan. Peningkatan pengetahuan pendidikan khas iaitu bagi prasekolah ini telah sedikit sebanyak telah mempengaruhi bidang pendidikan. Jadi pada hari ini mari kita membincangkan sejauh manakah pengurusan dan pentadbiran program pendidikan khas prasekolah di negara kita ini. Jadi sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada guru pakar IT kita iaitu Cik Nur Husnina Syasha. Allah maafkan saya. Jadi saya panggil Cikgu Syasha je lah. Boleh Cikgu Syasha? Yang merupakan seorang guru mengajar dalam bidang pendidikan khas ini. Baik Cikgu Syasha, bolehkah Cikgu ceritakan sedikit tentang prasekolah pendidikan khas ini? Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator kita, Cik Nur Aina Najiha. Okey, baiklah. Sebenarnya, saya akan cerita serba sedikitlah mengenai prasekolah pendidikan khas ni. Sebab kita jarang kan dengar tentang prasekolah pendidikan khas. Kita selalu dengar tentang program pendidikan khas integrasi. Program apa, lepas tu program pendidikan khas pendidikan inklusif, yang tu je kan. Tapi kita jarang dengar tentang prasekolah pendidikan khas ni. Okay, baiklah. Hari ni saya akan ceritalah serba sedikit tentang apa yang saya tahu tentang prasekolah pendidikan khas ini. Okay, baiklah. Sebenarnya sejak tahun 1996 lagi KPM dah menubuhkan prasekolah pendidikan khas ni, dan fungsinya macam biasalah untuk beri pemahaman dan pengalaman pembelajaran yang bermakna untuk murid prasekolah PKMP. Okay, baiklah. Di samping pelaksanaan aktiviti yang ada di prasekolah pendidikan khas tu, macam aktiviti-aktiviti tu macam banyak lah dapat bantu murid prasekolah pendidikan khas ni macam faham apa yang dia belajar, macam tu. Dan untuk pengetahuan semua, prasekolah pendidikan khas ni dia ada pengurusan dia yang tersendiri. Dia berbeza dengan PKI, kiranya macam dia tak masuk dalam PPKI tu. Contohnya macam kalau PPKI sahaja. Kalau prasekolah ni pula prasekolah pendidikan khas sahaja. Macam tu, dia satu organisasi yang berbeza dengan pendidikan khas integrasi ni. Dan model pengajaran yang digunakan pun berbeza dengan PPKI, sebab model pengajaran yang digunakan tu memang model pengajaran dari prasekolah lah, iaitu KSPK. Tapi yang berkaitan dengan pendidikan khas lah. Dan untuk prasekolah pendidikan khas ni, umur murid yang boleh masuk dalam prasekolah pendidikan khas ni adalah untuk murid yang berumur 7 tahun ke bawah sahaja. Bila umur dia dah 7 tahun ke atas, maksudnya dia dah masuk ke PPKI. Macam tu. Dan untuk pengetahuan semua, kalau dekat negeri Melaka ni,
kita hanya ada satu saja prasekolah pendidikan khas iaitu dekat SK Bukit Cina. Okay, jadi macam mana-mana ibu bapa macam di SK Bukit Cina tu macam ramai sikit lah muridnya sebab dia lah satu Melaka, lepas tu murid prasekolah yang pendidikan khas nak dihantar ke sekolah tersebut. Macam tu. Sebab itulah macam prasekolah ni dia macam tak open sangat. Macam orang tak ramai tahu sebab yelah tengoklah dekat satu negeri Melaka ada satu je Sawangan. Macam tu. Lainlah PPKI. PPKI memang dah kebanyakan sekolahnya memang dah banyak kan ada PPKI. Okey, dan macam saya cakap tadi untuk prasekolah pendidikan khas ni kurikulum yang digunakan ialah KSPK iaitu KSPK bagi pendidikan prasekolah sendirilah bagi masalah pembelajaran dan bagi saya lah sebagai seorang guru yang bertanggungjawab yang berkemahiran dan bertanggungjawab untuk mengajarlah murid prasekolah pendidikan khas ni. Okay, guru tu perlulah melaksanakan pengajaran yang sesuai ikut kemampuan murid prasekolah pendidikan khas tersebut. Okay, janganlah macam buat aktiviti ataupun mengajar tapi macam tak sesuai untuk masalah murid tersebut kan. Macam tu. Jadi bila guru ni dia menggunakan teknik ataupun kaedah pengajaran yang sesuai untuk setiap murid tu, jadi murid pun akan macam dapat pengalaman yang menyeronokkan. Lepas tu banyaklah macam dia dapat kembangkan daya kreatif murid, estetika, lepas tu dapat mengaplikasikan kemahiran kritis macam tu. Jadi kat situ pencapaian murid akan meningkatlah. Okay, baiklah seterusnya banyak lagi lah bagi saya tugas seorang guru ni lah. Guru ni lah yang memainkan peranan yang penting dalam mendidik ataupun mengajar murid prasekolah pendidikan khas ini sebab kalau tak ada guru yang ada kemahiran macam tu, macam mana dia nak mahir dalam sesuatu perkara, macam mana dia nak tingkatkan pencapaian dia, macam tu lah. Jadi pada pendapat saya guru pendidikan khas prasekolah ni memang perlu banyaklah tahap pengetahuan dan kebijaksanaan macam mana cara untuk memperkembangkan lagi macam kemahiran ataupun pencapaian murid-murid prasekolah tersebut. Dan oleh yang demikian, kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai memainkan peranan yang penting untuk tingkatkan sesuatu kemahiran ataupun untuk tingkatkan ilmu murid prasekolah pendidikan khas ni. Okay, selain daripada itu, bila adanya kemahiran yang sesuai, yang betul, yang guru buat, secara tak langsung pembentukan tingkah laku positif dalam diri setiap murid prasekolah pendidikan khas tu akan meningkat. Seterusnya, keyakinan diri murid-murid prasekolah pendidikan khas ni pun akan mereka lagi yakin lah. Okay, jadi bagi saya itu saja kot untuk saya ceritakan sedikit mengenai prasekolah pendidikan khas ni. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Syasha tadi atas penerangan yang amat jelas dan padat sekali. Jadi jelaslah bahawa guru perlu melaksanakan pengajaran yang sesuai dengan tahap kemampuan murid prasekolah. Ringkasnya PKMP lah. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran berfikir murid serta dapat meningkatkan motivasi dalam diri mereka melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Seperti penerangan Cik Syasha tadi. Baiklah, kita teruskan kepada Cik Sarah. Apakah kriteria untuk masuk ke sekolah prasekolah pendidikan khas ini dan bagaimana pula untuk mendaftarkan mereka? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pengerusi yang cantik jelita, Encik Aina Najihah di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada hari yang mulia ini. Baiklah, berbalik kepada soalan tadi, untuk pengetahuan hadirin, setiap tahun terdapat peningkatan dari segi permohonan masuk ke prasekolah PKMP dan seperti yang kita tahu, dunia kita telah melalui fasa yang mencabar dalam sejarah akibat impak pandemik COVID-19 yang mencetuskan kesan yang drastik dalam kehidupan sama ada dalam aspek kesihatan maupun dalam
bidang pendidikan. Jadi saya yakin bahawa saudara dan saudari sekalian tidak asing lagi dengan aktiviti secara dalam talian dan jarak sosial ini, yang mana sudah pastinya amalan tersebut akan menjadi sebahagian daripada amalan kehidupan kita pada masa akan datang. Begitu juga dengan segala urusan pelaksanaan dan pengurusan permohonan pendaftaran murid ke prasekolah pendidikan khas bagi masalah pembelajaran. Okey, permohonan pendaftaran murid ke prasekolah pendidikan khas ini pada waktu sekarang dibuat secara dalam talian, yang mana terdapat dua kaedah yang boleh dibuat. Okey, kaedah yang pertama adalah mendaftar sendiri secara dalam talian, dan yang kedua adalah mendaftar sendiri secara talian dengan bantuan pihak sekolah. Okey, namun permohonan menggunakan sistem pendaftaran dalam talian Kementerian Pendidikan Malaysia ni hanya tertumpu kepada semua negeri di Semenanjung Malaysia sahaja. Oleh itu, untuk permohonan bagi negeri Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan adalah secara manual, iaitu melalui sekolah. Jadi untuk permohonan hadirin sekalian, ibu bapa ataupun penjaga perlu hadir ke sekolah dan mengisi borang permohonan penempatan murid ke sekolah dan ke prasekolah. Namun terdapat beberapa syarat sebelum melakukan permohonan tersebut. Okey, iaitu yang pertama, kanak-kanak tersebut hendaklah berumur 6 tahun dan disahkan oleh doktor perubatan yang bertauliah serta memperoleh kad orang kurang upaya ataupun dikenali sebagai kad OKU daripada Jabatan Kementerian Malaysia. Bukan itu sahaja, kanak-kanak tersebut juga haruslah boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain dan juga mendapat surat penempatan sekolah daripada Jabatan Pelajaran Negeri. Okay, itu sahaja. Okey, baiklah, terima kasih kepada panel kedua kita iaitu Cik Sarah atas perkongsian menarik cara dan kriteria untuk memohon memasuki prasekolah dengan jelas dan bermakna, terutamanya pada era perubahan pendidikan akibat wabak pandemik COVID-19 ini. Seterusnya, kita ajukan pula soalan ini kepada panel ketiga kita iaitu Puan Amirah. Puan Amirah, bagaimana pula pengurusan murid di prasekolah? Adakah melibatkan pihak luar ataupun sebagainya lah? Silakan Puan Amirah. Okay, baiklah. Terima kasih moderator yang sangat bertenaga pada petang ini. Jadi baiklah, berkenaan dengan prasekolah pendidikan khas ni, dia sebenarnya dah bermula pada tahun 2002, tapi kalau kita lihat masih lagi sedikit sekolah yang mengadakan prasekolah pendidikan khas ni. Okay, jadi saya akan terangkanlah beberapa aspek pengurusan berkenaan dengan prasekolah pendidikan khas ni. Okay, jadi yang pertama saya ingin fokuskan berkenaan dalam kelas. Okay, macam yang telah diterangkan oleh Cikgu Syasha sebentar tadi, murid-murid yang berada dalam prasekolah pendidikan khas ni berumur 7 tahun ke bawah, maksudnya 6 tahun, 5 tahun. Dan yang macam yang telah diterangkan oleh Cik Sarah sebentar tadi juga mempunyai syarat-syarat yang tertentu lah untuk masuk ke dalam prasekolah ni, prasekolah pendidikan khas ni. Jadinya apabila mereka ni masih baru nak masuk sekolah, jadinya bila dalam pengurusan dalam kelas ni lebih fokus kepada pengurusan tingkah laku dan juga pengurusan urus diri. Mereka mungkinlah boleh, tapi kebanyakan saya tengok saya mendapat beberapa pandangan daripada guru penolong kanan pendidikan khas semua mengatakan kebanyakan murid yang masuk prasekolah pendidikan khas ni mempunyai masalah yang agak kritikal dalam pengurusan diri dan juga masalah tingkah laku. Maksudnya mempunyai masalah emosi yang masih tidak stabil, tak boleh nak pakai baju dengan baik. Jadi dekat sini kita boleh tengoklah kiranya pengurusan berfokus pada dua aspek ni. Dia ada akademik, tapi akademik ni lebih fokus kepada PPKI. Macam PPKI kita tengok PPKI ni, program pendidikan hasil integrasi ni, dia memang betul-betul fokus kita mengajar bahasa Melayu, betul-betul kita fokus bahasa Inggeris dan sebagainya. Tapi untuk prasekolah ni dari pengurusan kelas dia adalah fokus pada dua aspek tersebut. Okay, jadinya itu dalam kelas. Jadi apakah peranan guru? Peranan guru ni amat penting lah, bukan peranan guru je. Dekat dalam prasekolah ni ada juga pembantu murid macam biasa. Jadi pentingnya mereka ni untuk lebih peka. Jadi kat sini saya dapat berikan
kajian lah yang telah dilakukan. Ni disokong oleh Aminah. Dia ada bagi beberapa garis panduan kepada guru prasekolah ni macam mana nak bantu pengurusan murid dalam kelas. Okay, antaranya ialah kat sini beliau mengatakan guru perlu peka dengan kanak-kanak ni kalau kanak-kanak tak bagi perhatian, kurang cekap dalam perkara yang dilakukan. Seterusnya, guru perlu merujuk kes ni, sekiranya kes ni teruk merujuk pada doktor dan melihat kepada lagi satu ialah di sini melihat kepada latar belakang murid tersebut. Jadi ini merupakanlah tips-tips yang telah diberikan oleh Aminah, saudari Aminah yang telah melakukan kajian. Jadi itu merupakan pengurusan dari segi kelas. Seterusnya saya beralih kepada pengurusan dalam aspek kewangan. Okay, kalau kita tengok dekat sekolah ada kewangan yang tertentu. Begitu juga dengan PPKI. PPKI pun mempunyai kewangan yang tersendiri untuk membeli peralatan ataupun program dan sebagainya. Begitu juga dengan prasekolah. Prasekolah pendidikan khas ni dia tak berkongsi dengan mana-mana jabatan. Dia memang stand sendiri, dia memang berdiri sendiri, jadi dia ada PCG, peruntukan kewangan berkapita sendirilah untuk buat apa-apa. Jadi kat sini apa yang penting ialah pengurusan guru dan juga pentadbir boleh push guru-guru prasekolah ni untuk cari satu program ataupun barang-barang yang diperlukan di dalam kelas. Jadi melalui perkara tersebut guru-guru ni macam biasalah dia punya prosedur sama je. Kena buat kertas kerja, kemudian mohon kepada pihak pentadbir dan mendapat kelulusan oleh guru besar. Jadi itu merupakan pengurusan dari segi kewangan. Jadi bermaksudnya kalau kita tengok kat sini, kelebihan yang terdapat pada prasekolah pendidikan khas ni, mereka ada peruntukan yang tersendiri. Samalah macam PPKI. Dia sangat beruntung. Daripada situ sebenarnya banyak perkara yang boleh dilakukan oleh guru-guru untuk pengurusan kewangan ni dalam masa sama membantu perkembangan murid-murid prasekolah ni. Okay, jadi seterusnya adakah soalan moderator kita tadi, adakah melibatkan pihak luar? Ya, sesetengah sekolah prasekolah ni ada melibatkan perkongsian pintar. Perkongsian pintar ni mungkinlah berkongsi-kongsi idea macam mana nak mengurus ataupun membuat program dua hala bertukar kemahiran dan sebagainya. Contohnya saya bagi kat sini, pihak bukan kerajaan pernah berkolaborasi dengan sekolah prasekolah pendidikan khas seperti NASOM. NASOM ni The National Autism Society of Malaysia, Kiwanis, Seri Mengasih dan pihak swasta yang lain lah seperti klinik dan sebagainya yang turun ke padang sekolah untuk melihat perkembangan murid-murid ni. Maksudnya pengurusan dari segi kesihatan murid ni macam mana. Pengurusan kat sini kita boleh tengoklah berlakunya pengurusan dari segi kemahiran cikgu tu juga sebenarnya. Apabila melibatkan pihak luar ni menambah kemahiran guru-guru tersebut. Jadi itu antara beberapa pengurusan lah yang kalau macam sebelum bermulanya sekolah telah diterangkan oleh Cik Sarah tadi bagaimana nak masuk sekolah, pengurusan nak masuk sekolah macam mana, berhak mendaftar dan sebagainya. Jadi itu merupakan 3 perkara lah yang saya boleh terangkan tentang pengurusan berkenaan dengan prasekolah pendidikan khas. Terima kasih kepada Puan Amirah atas perkongsian yang sangat jelas. Jadi Puan Amirah, ini bermakna pengurusan mereka berdiri sendiri tetapi masih di bawah pentadbiran sekolah yang sama dalam menguruskan perkara-perkara seperti kewangan. Guru dan juga pembantu pengurusan murid memainkan peranan dalam membantu perkembangan tingkah laku murid. Beberapa badan juga boleh dilibatkan bagi mencapai optimum perkembangan murid. Hasil daripada ulasan atau perkongsian daripada Puan Amirah tadi. Terima kasih Puan Amirah. Jadi untuk panel yang seterusnya, apakah kesediaan guru dan pihak pentadbir dalam membantu menguruskan prasekolah pendidikan khas ini? Saya tujukan soalan ini kepada guru IT kita iaitu Cik Shasha. Okey, dipersilakan Cik Shasha. Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator yang masih lagi bersemangat walaupun kita berada di pusingan yang kedua untuk forum ini. Okey, baiklah. Okey, apakah kesediaan guru dan pihak pentadbir dalam membantu menguruskan prasekolah pendidikan khas? Okey, baiklah. Okey, sebagai seorang guru, guru ni merupakan tonggak dan pelaksana kepada sesebuah dasar kan. Okey, jadi oleh itu bagi saya pendedahan kaedah pengajaran yang bersesuaian perlulah terlebih dahulu dikuasai oleh guru. Di samping lebih memahami aktiviti pengajaran sesuai untuk membantulah murid prasekolah pendidikan khas ini. Okey, baiklah.
maksudnya bagi saya macam guru ni sendiri perlu bersedia. Kalau guru tak bersedia, macam mana murid nak bersedia? Macam tu. Jadi apa-apa sekalipun guru ni lah mesti menjadi tonggak utama dalam melaksanakan sesuatu ataupun memberi ilmu lah kepada murid-murid ni. Okey, baiklah. Aktiviti bagi saya lah, yang pertama aktiviti pengajaran yang sesuai lah. Macam saya cakap tadi kat atas tadi, aktiviti pengajaran mesti sesuai untuk penerapan dalam sesuatu kemahiran untuk murid prasekolah pendidikan khas ni. Sebab yelah kita pun tahu kan murid pendidikan khas ni mempunyai pelbagai ketidakupayaan. Ada yang macam autism, ada yang sindrom Down, lepas tu ada yang hyperaktif, ada yang pasif. Jadi setiap aktiviti pengajaran tu mestilah sesuai ikut apa keperluan murid-murid tersebut. Okay, baiklah. Guru ni bagi saya perlulah diberi peluang untuk tingkatkan ilmu lagi serta diberi bahan sokongan untuk melaksanakan sesuatu aktiviti. Tak kisahlah bahan sokongan tu dari segi bahan maujud ke, penggunaan ICT ke, sebab bila adanya kepelbagaian aktiviti pengajaran ni, jadi dapat lagi lah lebih macam guru ni dapat lagi menarik minat murid ni untuk bagi kita untuk menerima lah sesuatu pengajaran tu ataupun untuk menjawab soalan daripada guru ke. Dan hal ini pun memang banyaklah disokong daripada kajian-kajian lepas dan hal ini juga disokong oleh Nelson, Al-Kari dan Hadlin pada tahun 2017 yang menyatakan bahawa aktiviti pengajaran seperti penggunaan ICT, peta pemikiran, antara aktiviti-aktiviti tersebut macam mudah lah dan dapat tarik minat murid dan kesediaan murid untuk belajar lagi. Okay, yang kedua pula, amalan pengajaran guru yang berkualiti dan sentiasa menggunakan pelbagai strategi seperti penyediaan rancangan pengajaran yang baik, lepas tu penggunaan set induksi serta penggunaan alat bantu mengajar, kreativiti. Okay, bila adanya macam set induksi yang menarik kan, awal-awal lagi kita dah tarik minat murid untuk kita belajar, jadi murid lebih bersedia lah, murid lagi macam teruja untuk terima apa yang cikgu nak mengajar ni macam tu. Jadi bagi saya murid prasekolah pendidikan khas ni macam perlulah lebih lagi banyak aktiviti pembelajaran dan peluang untuk melakukan sesuatu tu macam lagi macam guru perlu tumpukan lebih lagi perhatian dekat mereka supaya mereka sukalah, sebab yelah kita pun tahu kan murid pendidikan khas ni mereka jenis yang macam kalau buat satu benda tu mudah bosan kan. Jadi guru ni perlu bijak lah untuk atur aktiviti ataupun strategi pengajaran yang baik, yang terbaik sekali untuk mereka. Okay, seterusnya itu bagi pihak guru lah. Okay, kalau seterusnya bagi pihak pentadbir pula, apa yang pentadbir perlu buat? Kalau guru je, satu pihak je yang macam bertindak tapi tanpa persepakatan daripada pihak pentadbir, tak boleh juga kan, sebab pihak pentadbir ni yang macam mentadbir sekolah kan. Jadi bagi saya dua-dua ni perlu seimbang lah. Guru perlu mainkan peranan, pihak pentadbir pun perlu memainkan peranan. Okay, apakah contoh macam peranan pihak pentadbir ni? Okay, bagi saya, pada pendapat saya, pihak pentadbir ni mestilah memastikan kelancaran pengurusan prasekolah pendidikan khas inilah. Contohnya macam apa yang Puan Amira cakap tadi, contoh dari segi kewangan lah, macam pihak pentadbir ni perlulah peruntukkan kewangan ni untuk tambah baik lagi infrastruktur, ruangan kelas dengan macam-macam lah, BBM. So jadi hal-hal ini akan dapat membantulah lagi murid prasekolah pendidikan khas tu. Bila macam kelas dah ceria, lepas tu infrastruktur semua lengkap kan, sempurna semua, jadi murid lagi macam seronok lah belajar dalam kelas sebab semuanya macam boleh digunakan macam tu. Dan selain itu pihak pentadbir ni juga bolehlah macam bantu untuk tingkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dengan menyediakan ataupun menghantar guru ni pergi ke kursus-kursus yang berkaitan dengan pengurusan prasekolah pendidikan khas ni. Dan kita pun tahu kan pendidikan khas ni lain, bukan macam murid biasa kan. Dari segi pedagoginya berbeza, macam kena tumpukan lebih lagi, kaedah pengajarannya berbeza, strategi pengajarannya berbeza. Macam kalau hari ni kita ajar huruf A, B, C sahaja, esok belum tentu lagi mereka ingat A, B, C tu. Jadi macam
guru-guru ni, lepas tu dari segi macam pengurusan tingkah laku murid juga, sebab kita tahu kan murid pendidikan khas ni tingkah lakunya berbeza juga. Jadi macam guru tu perlu banyak lagi ilmu, macam mana nak mengajar murid-murid tersebut. Lepas tu dari dalam masa yang sama macam mana nak mengurus tingkah laku mereka juga, macam tu. Jadi bagi saya, pada pendapat saya, dua-dua pihak perlulah memainkan peranan yang penting lah, perlu berganding bahu dalam membantu memajukan ataupun meningkatkan lagi lah prasekolah pendidikan khas ni, sebab orang luar tak ramai tahu tentang prasekolah pendidikan khas ni. Jadi bagi saya macam guru sendiri kan ada ilmu lah untuk macam kita bagi tahu orang luar juga tentang prasekolah pendidikan khas ni, sebab selalunya macam orang selalu hantar anak dekat PDK, tahu kan PDK tu kan, sebab kita selalu familiar dengan PDK je, kita tak familiar dengan prasekolah pendidikan khas. Tapi tak semua tempat ada PDK tu. Okey, bila adanya prasekolah pendidikan khas ni, ibu bapa akan hantarlah dekat prasekolah pendidikan khas ni. Jadi bagi saya tak ramai lagi ibu bapa yang tahu tentang prasekolah pendidikan khas ni, dan mereka terus hantar anak mereka ke PDK. Jadi macam itulah pada pendapat saya, semua pihak lah bagi saya kena mainkan peranan yang penting dalam menguruskan prasekolah pendidikan khas ini. Okey. Itu saja bagi saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Syasha atas ulasan yang sangat padat berkaitan dengan kesediaan guru dan pihak pentadbir dalam membantu melancarkan pengurusan di prasekolah pendidikan khas ini. Sungguh pun begitu, bagi mengurus tadbir pelaksanaan prasekolah, PKMP bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan bagi memastikan keberkesanan sesuatu program ataupun kejayaan prasekolah itu sendiri. Pada pendapat Cik Sarah, apakah cabaran-cabaran yang menjadi penghalang kejayaan prasekolah PKMP ini berkaitan pengurusan dan pentadbiran, serta apakah cara mengatasi yang boleh dilakukan dalam pengurusan prasekolah pendidikan khas ini? Dipersilakan panel kedua kita iaitu Cik Sarah. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi. Bagi saya terdapat pelbagai cabaran dalam pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran prasekolah pendidikan khas, terutamanya sepanjang tempoh endemik yang mana pelibatan murid sangat kurang, yang menyebabkan pelaksanaan PDPR tidak dapat dijalankan dengan jayanya disebabkan terdapat beberapa kekangan. Situasi ini dia memberi cabaran yang besar terhadap guru pendidikan khas dalam memastikan setiap murid mendapat pendidikan yang optimum. Okey, jadi disebabkan itu guru ni dia perlu membuat anjakan paradigma yang holistik sejajar dengan keperluan semasa pada zaman ini. Okay, sebagai contoh, sekiranya murid itu tidak mempunyai gadget ataupun tiada talian internet yang menyebabkan murid itu tidak dapat menyertai kelas PDPR. Jadi sebagai penyelaras prasekolah khas perlu bertindak sebagai pemimpin transformasi, iaitu perlu kreatif dalam menyelesaikan isu tersebut agar objektif yang telah ditetapkan tercapai. Contohnya bertindak sebagai pemimpin transformasi, iaitu dengan menggalakkan guru melaksanakan PDP yang berasaskan modul. Jadi guru itu perlu berinovatif dan kreatif lah dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap cabaran dan perubahan dalam pendidikan. Okey, seterusnya jadi melalui PDP secara modul ini, setiap murid dapat mengikuti PDP yang disediakan oleh guru tanpa adanya keciciran murid. Okey, jadi berdasarkan juga analisis saya, sejajar kajian Hall and Holt yang menjelaskan bahawa pelaksanaan sesuatu perubahan pemimpin pendidikan perlu menjadi fasilitator perubahan melalui dimensi keprihatinan kepada orang lain, kecekapan organisasi dan strategi perubahan. Jadi selari dengan etika keguruan itu, iaitu tanggungjawab guru terhadap murid, iaitu mengutamakan kebajikan murid. Jadi kesannya dapat meningkatkan tahap pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran dengan adanya efikasi guru yang lebih mantap dan tinggi bagi memastikan kualiti pengajaran guru dapat ditingkatkan bagi murid untuk memperoleh pembelajaran yang bermakna. Okay, seterusnya ialah
Selain cabaran tersebut, terdapat cabaran lain iaitu seperti cabaran infrastruktur. Okay. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menyatakan prasarana infrastruktur di sesebuah sekolah bukan lagi sesuatu kehendak tapi telah menjadi sesuatu keperluan. Okay, malah dalam kajian Nurazuan 2013 juga menyatakan pihak kerajaan telah mengagihkan peruntukan yang besar untuk pembangunan pendidikan yang berterusan terutamanya dalam pembinaan infrastruktur bangunan dalam memastikan semua murid mendapat kemudahan yang selesa untuk belajar, seterusnya dapat melahirkan insan yang berjaya dari segi akademik, kurikulum dan sasiah. Okay, namun berdasarkan analisis yang dilakukan, masih terdapat lagi beberapa laporan yang mengenai tentang kekurangan infrastruktur bilik darjah prasekolah bagi pendidikan khas yang meliputi daripada aspek saiz, ruang, suhu, cahaya, bunyi dan sebagainya. Jadi termasuklah dalam kemudahan teknologi moden yang sehingga boleh membentuk persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif dan mengganggu proses PDP. Jadi saya telah temui bahawa kajian Muhammad Hanafi 2012 dan Cik Nizam Saidatul dan Ashmawi 2016 juga menunjukkan bahawa aspek fizikal pembelajaran di sekolah termasuklah prasekolah pendidikan khas masih berada pada tahap sederhana dan kurang memenuhi keperluan guru dan murid. Jadi dapat kita lihat di sini bahawa kebanyakan bilik darjah di prasekolah khas yang menggunakan bilik yang sedia ada di sesebuah sekolah tertentu dan terpaksa berkongsi bilik darjah yang memuatkan ramai murid pada sesuatu masa. Jadi malah pendidikan bilik darjah prasekolah khas juga tidak dibina berdasarkan spesifikasi standard dengan mengambil kira keperluan pembelajaran murid terutamanya murid bermasalah pembelajaran. Jadi kajian Muhammad Hanafi juga menyatakan bilik darjah yang disediakan sempit dan tidak sesuai dengan bilangan murid serta kelengkapan infrastruktur multimedia masih tidak mencukupi. Okay, keadaan ini membawa kepada persoalan tentang pengaruh infrastruktur bilik darjah di PKR yang memberi kesan kepada proses PDP. Jadi dapatlah kita lihat bahawa kejayaan pelaksanaan prasekolah pendidikan khas amat bergantung kepada kebolehan organisasi tersebut terhadap penyediaan infrastruktur yang menyokong persekitaran yang kurang terhad dan kondusif bagi membolehkan murid mengikuti proses PDP dengan optimum dan melibatkan diri secara lebih aktif dan produktif di bilik darjah. Walaupun kemudahan ini tidak menjamin kejayaan dan meningkatkan tahap prestasi murid, tapi kemudahan ini perlu disediakan bagi memberi kemudahan kepada murid seawal mungkin untuk menikmati dan mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti sama ada aktiviti sama seperti murid tipikal yang lain seperti murid biasa. Okay. Jadi pengetua ataupun pengetua sekolah prasekolah khas berperanan sebagai pemimpin instruksional yang mana mereka menerajui pelaksanaan kurikulum dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan pemukaan budaya belajar dalam kalangan murid. Jadi pihak pentadbir sekolah harus mewujudkan satu pelantindakan bersepadu yang disokong oleh Jabatan Pendidikan Negeri dan pentadbiran sekolah terutamanya dalam mengendalikan kewangan serta melakukan pemantauan yang lebih kerap terhadap infrastruktur yang telah disediakan. Itu sahaja. Okey, terima kasih kepada Cik Sarah atas perkongsian mengenai cabaran yang menjadi penghalang kejayaan prasekolah PKMP ini berkaitan dan peranan pihak yang berkaitan pengurusan dan pentadbiran. Ringkasnya, masih terdapat cabaran yang menjadi halangan walaupun pelbagai usaha dilakukan dalam memastikan kejayaan pelaksanaan dan pentadbiran prasekolah PKMP ini. Oleh itu, yang terakhir untuk panel kita yang ketiga tidak lain tidak bukan Puan Amirah, iaitu guru veteran kita. Apakah harapan terhadap pengurusan prasekolah pendidikan khas ini?
Baiklah, terima kasih. Kita dah sampai kepada penghujungnya. Jadi apakah harapan saya lah, mungkin sebagai guru yang dah lama berkhidmat. Jadi antara perkara yang pertama, mestilah kita fokus kepada ibu bapa terlebih dahulu. Jadi ibu bapa ni sangat penting. Ibu bapa perlu peka, lebih peka dengan perkembangan anak-anak. Dan ibu bapa ni sebenarnya perlu didedahkan lagi berkenaan dengan maklumat prasekolah pernikah khas, tentang PPKI, tapi khususnya prasekolah lah, sebabnya dekat Malaysia ni masih sedikit dan masih banyak ibu bapa tidak tahu mengenai dengan prasekolah pernikah khas ni. Okay. Jadi kat sini juga disokong oleh kajian Hatfield 2018 yang menyatakan ibu bapa ni yang memberi bimbingan dapat membantu mencerahkan masa hadapan anak-anak khas mereka, walaupun bukanlah cermelang tetapi dapat membawa diri mereka dalam komuniti masyarakat. Jadi yang pertama sekali ibu bapa lah. Okay, yang seterusnya guru. Harapan saya kepada guru-guru, bakal-bakal guru dan guru yang masih lagi, yang akan lama lagi berkhidmat dalam dunia pendidikan khas ni, terutama prasekolah, tingkatkanlah kemahiran dan penguasaan berkenaan dengan murid-murid khas kita ni. Dan melakukan dekat sekolah ni boleh wujudkan satu kaedah PLC ataupun KPPT ni ialah komuniti pembelajaran profesional, di mana dalam kalangan guru-guru PPKI ni, guru-guru prasekolah, bukan guru-guru PPKI, guru-guru prasekolah ni mungkin ada guru yang berkemahiran dalam menggunakan terapi ini ataupun pernah belajar mendapat CJ berkenaan dengan terapi pertuturan ataupun mempunyai CJ berkenaan dengan kemahiran IT. Jadi guru-guru ni boleh berkongsi dengan guru-guru prasekolah untuk meningkatkan lagi kemahiran. Jadi harapan saya ialah guru ni perlu lebih kompeten. Sebabnya kalau guru tak kompeten, tak dapat nak mengendalikan murid-murid khas kita ni, ibu bapa pun tak yakin nak hantar anak-anak mereka pada prasekolah kerajaan sekolah kita lah. Okay, jadi yang terakhir dah tentunya daripada pihak pentadbir. Pihak pentadbir ni perlu lebih cakna tentang keperluan, dan sebenarnya kalau pihak pentadbir tidak memberikan dorongan ataupun kerjasama, contohnya dalam melibatkan diri program ataupun guru besar sendiri, ataupun PKM turun padang bersama-sama dengan guru prasekolah dan juga pembantu murid ni untuk uruskan murid-murid ni. Dari segi pengurusan diri ataupun emosi tingkah laku, berada di padang sendiri. Mungkin itu boleh diterapkan lagi. Sebab ada dalam makluman yang saya tahu, guru besar masih tidak tahu tentang kewujudan inklusif, PPKI dan juga prasekolah pendidikan khas ni. Jadi kita perlu ketengahkan lagi melalui pentadbir ni, lebih mudah lah sebenarnya. Okay, dan yang terakhir tentunya Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin bukanlah kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia sahaja, tapi mungkin jabatan-jabatan lain seperti Jabatan Teknologi Maklumat dan Informasi di Malaysia mungkin boleh kerapkan lagi, melonjakkan lagi prasekolah pendidikan khas di Malaysia ni dengan menyebarkan maklumat tentang prasekolah di sekitar Malaysia, dan terutamanya mestilah perancangan yang lebih jelas. Kerana apa? Ianya penting untuk terus membangunkan prasekolah pendidikan khas ni walaupun langkah dia sangat kecil. Jadi itulah antara harapan-harapan yang boleh saya ketengahkan. Moga pendidikan khas, prasekolah pendidikan khas kita ni semakin berkembang dan semakin banyak di Malaysia, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Puan Amirah dan terima kasih juga saya ucapkan kepada kedua-dua panel, ahli panel kita yang lain kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburi kita. Sebelum berakhir, marilah kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar pembincangan kita hari ini. Kesimpulannya, jelaslah bahawa amalan urus takbir yang kondusif dan sistematik dalam melaksanakan prasekolah pendidikan khas ini perlu dipandang serius dan oleh semua pihak bagi membentuk kemajedian murid yang optimal dengan adanya pendidikan yang sama rata seperti murid tipikal yang lain sejak awal lagi. Sidang hadirin yang dihormati, terimalah serangkap patut indah daripada saya. Tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intanlah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ciri-ciri selalu akhir kalam. Orang putih, orang Pakistan, terima kasih. Syukran jazilan.